Dia yang milik. Siapa orang Islam dusta nikmat. Pasal ayat asalnya ayat orang kafir. Sekarang orang ngaku Islam, haji apa semua, nama Islam, haji Islam, dusta nikmat. Iaitulah mereka tidak mengakui nikmat ini hijab, tak nampak nikmat datang daripada Allah. Faham? Jadi orang-orang kafir ni lebih-lebih lagi lah. Maka Allah ulang nak bahawasanya segala-galanya sebenarnya adalah milik Allah. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Sebab tu kita balik rumah sekarang, buka baju, buka kain, buka serban, buka pier, buka boxer. Orang luar panggil tanpa seurat benang. Orang Tiana panggil kotek-kotek. Orang sini panggil bila? Tenyang bulat. Kau suka lah. Kita tengok dalam cermin nikmat Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hak mana hak kita telah bayar dan dengan syukur kita. Tu baru hak tubuh badan. Sebab tu Allah ulang banyak kali. Fabi ayyala. Banyak kali sebab banyak sangat manusia mendustakan nikmat Allah. Soalan seterusnya, Tok Bila nampak kepala lutut. Baik, balah nama kepala lutut ni aurat ke tak? Jawabnya tidak berlaku kesepakatan. Ada hadis mengatakan auratul mukmin baina surah wal rukbah atau kama qala, daripada pusat sampai ke lutut. Kemudian hadis yang lain pula, bila sampai dengan Sayyidina Uthman, Nabi tutup pahanya. Lepas tu berlaku pertindihan, tidak berlaku kesepakatan. Baik, kita ambil pandangan yang lebih ramai, iaitulah aurat start daripada atas kepala lutut sampai kepada pusat. Atas kepala lutut bukan aurat. Dalam mazhab Syafi'i, lutut bukan aurat. Atas pada lutut, faham? Di situ bermula aurat. Tapi dari kerana kita nak tutup betul-betul ke atas padang, payah. Melainkan kita lebihkan sedikit, baru jadi mudah. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Itu kaedah, bukan nas. Maka kita peganglah lutut juga aurat. Sebenarnya bukan aurat, dia untuk menutup perkara yang wajib di atasnya, tapi tak dapat kesempurnaan kewajipan tersebut, melainkan tutup dengan dia, maka dia juga menjadi wajib, bukan menjadi aurat. Jadi sebenarnya nampak lutut bukan nampak aurat. Faham? Dah comel kita pakai luar nampak lutut. Dah comel. Ni fiqh. Faham? Ni hukum fiqh, ni ilmu fiqh. Jadi molek nak pakai seluar, biarlah sekat lutut. Ni Tok Bila tubik pada lutut. Tak molek. Walaupun lutut tu bukan aurat, kerana berlaku fitnah bagi orang yang melihat. Kita ni kadang-kadang suka tunjuk aurat ke orang. Bukan kita suka nak tunjuk. Sebab apa? Sebab kita tak jaga masa kita muda. Orang yang tak jaga aurat dia masa muda, masa tua dia tak mampu nak jaga. Melainkan Allah tolong jaga. Sebab tu siapa yang menjaga auratnya masa muda, masa tua, masa sakit, masa terkepit, payah nak nampak aurat dia, kerana Allah tolong jaga. Faham? Jadi kalau kita tak tolong jaga masa muda, maka Allah tak jaga aurat kita masa tua. Waktu kadang-kadang memang dia ni kerja dia solat jemaah tak tinggal. Pukul 1:30 Zuhur, 12:30 mandi dah. Tapi aurat dia juga orang. Tok Imam dah lagi masjid, duduk main pipong. Dia mandi dah. Lepas rumah dia ni, tapi aurat tak jaga. Ada tak? Sampai kat masjid, sampai surat, basuh kaki. Basuh kaki, selok kain. Selok kain bukan kata nampak kaki, angry bird nampak. Pasal dia tak jaga aurat dia masa muda. Tu satu sebab. Sebab yang kedua, dia suka buka aib orang. Nampak? Orang yang suka buka aib orang lain, masa tua aurat dia terbuka pada orang. Tuhan balas cash. Nampak? Jangan buka aib orang. Kadang-kadang dia tengok siap, tak faham. Balik masjid, balik surah, balik tazkirah, balik ceramah, balik majlis selawat. Ni orang puang, moci-moci. Balik daripada kuliah pukul 9:30 malam, dia diangkat kain pasal kemucuk jalan kaki, akak tinggi pula tu. Tu bila lalu ke belakang sudah mengutuk.
putih selepuk faham tak? Tu jengkreng, tadi baru berselawat, tadi baru tazkirah. Nah, pasal apa? Dia lebih sayang kain dia daripada aurat dia. Dan kan zaman muslimat, zaman sahabiah, zaman Rasulullah masih ada. Nak kain saja lebih satu hasta sejekal heret di atas tanah. Siapa di rumah habis dekat kain, dengan kelotonnya pun ikut. Nak orang dulu-dulu tak apa. Kita tak kumpul bagi kena kemucuk akad gitu. Siapa tu bila tegak tingginya Mak Haji kain. Mak Haji pun tengok akad tinggi gitu. Ini masalah. Dia orang beragama, dia orang berulang masjid, tapi dia buka aurat dia untuk dilihat oleh orang. Nampak? Orang muda-muda balik dengar mengajar, balik tazkirah, balik program agama, pakai jubah. Oh bagus. Tak pakai lah baju-baju kurung, tak main bah, pakai jubah. Nak, naik motosikal, tok laki bawa, tok laki ni serban. Alhamdulillah. Macam Ustaz Don. Faham? Tapi bini belakang bila naik je jubah, kena selok. Nampak sekat betih. Faham tak? Betih nampak kau orang, dalam tak pakai stokin. Dalam raga kita. Pasal baru balik kat Tok Guru 18 kilo orang ikut kat belakang nak tengok betih bini dia. Ini masalah, tak faham. Jangan tunjuk aurat kau orang. Melainkan angin selok tu lain. Angin selok tu lain. Atau binatang yang tukang selok. Jangan kita selok sendiri. Binatang selok kita tak dosa. Tok Imam tengah semayang, mari ke Tok Imam tengah sujud, kera selok. Tak apa tu. Apakah status ilmu yang dipelajari oleh Imam Muhammad turun buku rujukan daripada internet, berkat atau tidak? Jangan tanya berkat atau tidak, tanya betul atau tidak dulu. Dalam internet ni dia tidak ada taksis, tidak ada orang yang tahqiq, tidak ada orang yang takrir benda tu. Faham? Kalau kitab-kitab ni dia nak cetak, dia ada orang persahkan, ada orang tashih. Nampak? Jadi kitab ini sahih, kitab ini sah. Dalam internet walaupun kadang-kadang sumber rujukan dia betul. Kadang-kadang dia buka satu blog bagus, sumber rujukan dia betul, bawah dia orang tengok ni kitab ni banyak bibit. Tapi bila orang copy paste kadang-kadang berlaku ketinggalan, keciciran dan sebagainya. Jadilah ilmu itu sudah berlaku tidak muttasil, tidak berhubung, tidak bersambung, ataupun berlaku maktok, terpotong dan sebagainya. Batulah hadis, walaupun hadis itu asalnya kuat, akhirnya ada hadis itu turun martabat, jadi mauquf, jadi maktok, jadi macam-macam hadis lemah. Maka begitulah ilmu di dalam internet sekarang. Kita copy molek hadis terjemahan daripada A sampai ke Z, riwayat Bukhari dan Muslim, muka surat, nombor muka surat, nombor hadis. Tapi kita sebenarnya terjemahannya telah tersilap 2 patah perkataan. Tapi dah copy paste, ambil. Yang salah telah menjadi ilmu yang sahih. Ini benda ni kita tak boleh nak jaga. Jadi bukan tak boleh ambil daripada internet, boleh. Tapi jangan ingat internet sama dengan kitab-kitab ulama. Kerana banyak sangat berlaku kesilapan. Nak kita ni yang tak pandai Arab, tak pandai ilmu Arab. Baik, kita ada masih 1 jam lagi. Kita lancarkan kutipan derma Madrasah Islahiyah. Jadi petugas tolong kutip derma lah. Petugas telah pun dilantik. Kita ada 1 jam 15 minit lagi. Dan soalan-soalan lepas ni adalah soalan-soalan yang semakin panas. Jangan balik. Jadi tengok derma nak balik lalu. Mana ni orang lebih kurang berapa ribu ni? 5,000 tak? 10,000 kot. Kalau RM1 seorang, RM10,000 dapat untuk kebajikan pondok ni. Kalau bagi RM1, tapi takkan kita nak bagi hak biru, kita bagi hak hijau. 10,000 orang, malam ni dapat RM50,000. Dia bagi RM1,000, dia menyesal bila dia mati. Kerana dia tahu, kalau aku tahu aku bagi semua harta aku. Ni bila dia alam barzakh.
Nampak? Orang yang bagi RM5 paling sedikit Allah bayar dia balik RM50. Faham? Pasal ganda yang paling kurang 10 sampai 700. Jangan laju nak kutip. Jangan awak tunduk itu, awak kutip dia awak tunduk, awak warok. Warok semua. Orang kutip derma panggil. Ada seorang sahabat tu dia, kita kenal, bila orang bagi kutip derma, dia tertidur. Anak dia kata tadi ada kutip derma. Dia start kereta pergi cari. Sampai susah-susah diri, macam cari anak hilang. Dia rasa kesal orang mari rumah dia tak beri derma kerana tidur. Dia cari dengan motor, cari dengan kereta sampai jumpa, nak beri juga. Kita tak lalu depan mata kita buat tidur tu. Pakai percaya kita kut nak mampu. Tapi tidak wajib derma, hukumnya sunat saja. Sunat saja. Dia siapa yang beri dapat pahala. Pahala apa? Pahala yang besar di sisi Allah. Mana di antara kelebihan sedekah? Cerah kubur. Kubur kita cerah. Kalau tak ada derma, walaupun kubur pengarah tinggi TMB gelap juga. Tapi ada derma, ada sedekah, walaupun kita office boy, tarik kita cerah lah kubur kita. Jadi siapa nak cerah kubur, maka derma dah 2-3 kali tak apa. Dan Nabi janji kita akan jadi bertambah kaya. Mana-mana company yang ada berlaku masalah ekonomi, senang saja, tak payah bayar konsultan. Nabi jawab, ma yang kusumalumi sadaqah, bersedekah banyak-banyak, company dia akan menjadi kaya. Tidak pernah lagi keluar mana-mana surat khabar orang jadi muslim kerana sedekah. Ada tak? Tak ada. Kerana Nabi janji dia akan jadi kaya. Cuma kita ni dengar lah, tapi yakin tak berapa yakin. Apakah syafaat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bila anak-anak telah menjadi hafiz 30 juzuk Al-Quran, benarkah akan mendapat sebuah rumah di syurga kelak? Jadi ada baru-baru ni dia duduk kepala, dia kata orang yang hafiz Quran dia tak boleh beri manfaat pada orang lain, melainkan dirinya saja. Mana tak boleh tolong orang lain. Disebut di dalam hadis seekor kucing menolong seorang perempuan masuk syurga. Kucing itu beritahu perempuan ini telah melepaskan aku daripada ikatan, masuk syurga. Mana binatang boleh beri syafaat, boleh tolong orang masuk syurga. Mana lebih mulia dengan yang hafal Quran 30 juzuk. Nampak tak? Maka kita yakinlah anak-anak yang beragama, anak-anak yang soleh, walaupun tidak 30 juzuk ingat, mereka tetap dapat memberi manfaat. Awaladin solihin yada'ulah, anak yang soleh yang berdoa pada ibu bapa lepas kita mati. Kata Imam Nawawi, sekalipun fasik, walau kana fasiko. Mana soleh di sini, mana beriman. Anak fasik, dia berdoa pada mak dia, dalam stokeng dia nauti ada pi kuda, tapi dia berdoa untuk mak dia. Jawabnya adalah memberi kebaikan pada ibu bapa dia. Maka apatah lagi gaduh hak 30 juzuk. Faham? Soalan seterusnya, berarti aku kutip ke gerak ni kutip. Sekali lagi lipat kau ni pula. Tak apa banyak kali. Tidak akan rugi, tak akan bankrupt. Bahkan orang yang derma panjang umur. Nak tak panjang umur? Nak derma lah. RM10. Beri semua, ambil balik IC dengan lesen. Tak lain beri belaka. Tijaratan lan tabur. Malam sebut dah masjid negeri. Derma nak bagi ke pondok gini, tijaratan lan tabur. Nak MLM yang garanti betul. Nampak? Nak main sangat piramid. Ni piramid ni. Nega dengan Allah. Betul tak? Yang lan tabur, nafi istighbar, tidak akan rugi sekali-kali. Maknanya garanti untung. Nah, kita garanti untung RM10. Kau nampak macam gelembang, macam tipu je. RM50 tu pelik manusia. Aku rasa tak sedap dah hari tu masa dia tak kutip pitihnya. Aku rasa tak sedap dah, tapi aku bagi duit RM15,000. Lepas tu bila tipu. Betul tak? Hak ni derma sedekah ni yakin dah ni.
Yakin tak Tuhan balas? Yakin tak? Wis sikit. Something wrong with your ni akal. Ada orak terputus. Nak, kata sewi. Orang kena panggil rengong. Bolehkah saya menjadi imam untuk salat qadha? Boleh? Saya kurang pandai mengaji. Adakah boleh untuk saya menulis ayat Quran di dalam tulisan Roman untuk hafalan? Contohnya seperti seperti apa ni? Seperti doa-doa. Jawabnya, kebanyakan ulama dia melarang menulis Quran melainkan dengan huruf hijaiyah. Jangan buat satu Quran huruf hijaiyah. Tetapi kalau kita tulis untuk memudahkan sebutan bagi orang yang tidak pandai, dimaaf. Faham? Jadi jawabnya dibolehkan. Soalan seterusnya. Buatkan ni capur pula. Belum kan? Ni kata tak adil tak, kita pusing ni pula. Perempuan yang buka aurat dalam rumah walaupun ada sepupu dan bapak mertua. Dah mana soalan? Tak ada soalan. Dia nak kabur kita. Jadi tak ada jawapan kan? Tak cepat tu. Biarlah kita tolong jawab. Dia lupa nak soal. Perempuan yang buka aurat dalam rumah walaupun ada sepupu dan bapak mertua. Dengar boleh. Aurat bahasa Arab. Ta'rifnya ma yajibu satruhu. Kenapa? Anggota yang wajib kita tutup. Ulama tanya pula, min daripada siapa? Daripada siapa kita wajib tutup? Daripada malaikat? Kan? Daripada Allah? Kan? Daripada manusia sahaja. Ya, aurat adalah anggota yang wajib tutup dari pandangan manusia sahaja. Manusia tu pula ulama buat hasiah pula. Manusia mana? Manusia yang haram lihat. Siapa yang haram lihat? Ni tahu ni orang ni. Waktu kalau kita tak ada orang dalam rumah, tak wajib tutup aurat. Bahkan di luar rumah pun tak wajib. Tapi kalau ada orang yang haram lihat, seperti ipar. Ni apa dia ni? Sepupu boleh kahwin tak? Boleh kahwin. Pokoknya ajnabi tak boleh. Faham? Bapak mertua sama macam bapak sendiri. Jadi bapak sendiri, kalau kita ni perempuan, bapak kita dengan bapak mertua sama. Kita wajib tutup antara pusat sampai lutut. Tapi kalau fitnah ataupun bapak mertua kita ni jenis tak ditengok, dia naik dengan, wajib juga kena tutup bagian atas. Dia kata pak dua aku dah boleh, itiknya kejar. Aku tak berani. Ada pak dua dah ramai. Menatu sebulan 3 kali mandi junub. Tok tua sehari 2 kali. Jadi bila tak ada mata yang melihat, tidak haram. Mata dalam kita yang mana? Tidak haram kita telanjang jika tidak ada yang melihat. Hukumnya makruh saja-saja telanjang. Tapi kalau panas sangat dalam rumah, buka kipas pun panas, aircon pun rosak, maka dia telanjang, hukumnya harus. Tapi kunci pintu dulu. Lama mari lah. Assalamualaikum. Tengok air. Wah, ni ayah haji main telanjang ulai ini. Luar rumah pun tidak haram telanjang. Atas sampai ke bawah tak ada seorang benang. Bila? Dia duduk tempat yang negeri tu tak ada orang. Dia seorang. Tak ada masalah. Dia duduk di sebuah pula. Pula tu dia seorang duduk. Maka makruh di telanjang luar rumah. Tidak haram. Pasal apa? Wajib tutup aurat daripada mata orang yang haram lihat. Bukan daripada pandangan Allah, bukan daripada pandangan malaikat dan jin, dan bukan daripada pandangan binatang. Di telanjang lembu tengok. Haram tak? Lembu. Lembu mana? Molek tu. Lembu tengah. Tak haram. Macam tadi ada seorang dari negeri tu, dia pun duduk luar rumah, mesin rumput telanjang. Haram tak? Tak haram, tapi bahaya lah, takut kena batu mesin. Dosa pada ibu tak sempat minta ampun. Apakah cara yang boleh kita buat? Ni bahaya. Sebab tu jangan tunggu. Minta ampun ni jangan tunggu. Orang tunggu raya. Raya ni balik nak minta maaf dengan mak. Dia kabur gitu. Bodoh tu. Ada pula. Bila raya tau? 2 bulan ni. Dia kabur dia ke lelaki dia. Bang, balik rumah mak ni tahun ni. Kan awak tak ingat tu.
Oh ingat dah. Pasal nak balik nak minta maaf remok lagi tau. Ni baru bulan Rejab, nak balik Syawal. Nak 2 bulan baru nak balik minta maaf. Padahal telefon selalu boleh. Betul tak? Telefon lalu ada mak. Nak minta maaf kalau ada dah mana-mana tahun, dah raya ke apa semua. Nak minta maaf sekali salah silap. Itu cara ni. Telefon ada, mesej ada, Skype ada, Messenger ada. Betul tak? Tak tunggu raya. Perempuan ni tengok bini bodoh, tunggu raya baru nak minta maaf dengan lelaki dia. Nah, dia buat salah pada 24 Ramadan, dia buat salah ke lelaki dia, dia pergi curi piti lelaki dia beli mengapi. Jadi nak minta maaf tunggu raya. Nah, dah kalau dah tak apa, alhamdulillah. Kalau tak dah malam raya mati dah lelaki, bahan dia bulu. Nah, jadi buat salah bila ibu telah tiada, lebih-lebih lagi susah. Mak ayah telah tak ada, lagi-lagilah susah. Susah tak susah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Lagu mana? Berdoa sama-sama pada Allah. Jangan minta dengan ibu di kubur. Pergi di kubur ibu, buat kebajikan. Assalamualaikum ya ummi. Salam sejahtera mudah-mudahan atas kamu wahai ibuku. Baca doa, berzikir, istighfar, mudah-mudahan Allah ampun dan rahmati ibu kita, dan berdoa kepada Allah supaya Allah jadikan ibu kita, halalkan segala salah silap kita. Banyak bersedekah, jamin orang makan laksa di pejabat, hadiah untuk ibu kita. Derma malam ni, hadiah untuk ibu kita. Itulah cara kita. Soalan seterusnya, ibu bapa wajib ajar anak-anak agama. Tiap kesalahan anak, bapa yang tanggung jawab. Setelah kita didik masih juga tidak mau solat. Jadi bila kita telah didik dah, masih lagi degil, kita buat dulu apa yang Allah suruh. Yang pertama kita suruh dulu. Bila suruh tak jadi apa juga, maka kita pukul. Fadribuhunna wa hum abna'u ashrin. Bila umur dah genap 10 tahun, degil juga, pukul. Ajar pukul. Beli rotan, rumah orang Arab, kalau pergi Arab Saudi, dia kata rotan lah rumah. Dan kedai rotan ada jual. Rotan kona gini, kona gini, kona gini. Ada yang Korea rotan. Hak ni datang pada sunnah. Biar budak tu reti. Kalau tak turut, ni balasannya. Sebab Nabi kata, Fadribuhum. Taklah kamu pukul mereka itu. Wahum abna'u ashrin. Mereka genap 10 tahun, tapi birthday. Baru budak tu takut. Rotan jangan letak rendah, letak tinggi. Dah rasakan sekali seorang rotan tu. Bila nak pukul, kesalahannya ni, jangan pukul wadah-wadah gitu. Ni kesalahan. Dan bila pukul, Nabi ajar dah, jangan pukul ikut sekali. Jangan melukakan, jangan melibatkan jari paruh, jangan pukul menyeksa, dan beritahu benda kesalahan, jangan lebih daripada hak. Semuanya bi qadariha, dengan qadar yang diberi maaf oleh syarak. Ada orang dia beli rotan, dia letak rendah, anak dia tengok sembunyi susu. Bila buat salah, rotan tak ada. Dia kaburkan anak dia, ambil rotan, aku nak piakmu. Dia suruh anak dia ambil rotan pasal dia nak pukul anak tu. Anak kata tak ada rotan, tak jumpa je. Ayah pun bodoh. Tak jadi apa dah budak ni, kerah dah. Tadi balik kepada tertib awal, berlembut semula. Biar siapa kita taraf jadi macam kawan ni. Bila dia rasa sayang sangat, maka ada kasih sayang, ada hormat, mudah-mudahan budak tu lembut. Kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, baca Yasin, tiup dalam air, mak dia lebih mustajab daripada ayah. Tiup dalam air, niat lembutkan hati anak, beri minum tiap-tiap hari, insya-Allah. Soalan seterusnya, kalau kita pergi di kawasan yang disodok oleh babi, kerana babi makan cacing, seperti kawasan tanaman ubi, kebun getah dan sebagainya yang disodok tanah oleh babi. Dah mana soalan? Dia kata dia pergi di tempat yang babi sodok kerana nak makan cacing, tapi kawasan itu tanah ubi. Soalan ni mesti ada lah, apa hukum saya tembak babi itu? Atau bolehkah saya jual ubi itu? Ni mana soalan? Adakah kita kena basuh kaki kita
Kerana pijak tanah tersebut, jawabnya hak asal tidak wajib basuh. Kerana dia tanah saja. Tapi kalau lumpur jenis babi duk kubang dalam lumpur tu, kita pun kena lumpur tu di kaki kita, maka wajib kena basuh. Ulahunna biturab, salah satu je dengan air tanah, 6 kali lagi dengan air bersih. Semata-mata dilalu situ, tak wajib kita basuh benda-benda tu. Dalam syurga sekarang ada orang tak? Nabi tengok Masjid Isra' Mi'raj itu siapa? Masa di padang mahsyar nanti bila ditimbang, kalau amalan baik lebih daripada yang jahat, terus masuk syurga ke? Tak gampang tanya. Baik, sekarang ini syurga dan neraka memang telah ada. Dan siapa ada di dalam syurga? Kerana dia tengok dalam cerita Isra' Mi'raj ada orang dalam syurga, bahkan dalam neraka pun ada. Kita nak tengok cerita movie dalam TV, biasanya nak main cerita tu 2 minggu lagi, dia ada tak iklan? Ada tak? Dia tunjuk iklan. Ada tak? Iklan dia kalau main iklan panjang ke iklan tu pendek daripada cerita? Biasanya pendek-pendek. Itulah Isra' Mi'raj. Allah tunjuk pada Nabi benda yang berlaku sungguh gitu lagi. Tapi short pendek dalam satu malam. Situ di antaranya slot keadaan dalam syurga neraka Allah tunjuk. Jadi sebelum main filem yang betul, manusia sudah mampu ambil cerita buat pendek-pendek, kat pendek-pendek sebagai iklan. Nampak? Maka Allah lebih mampu lagi benda yang akan berlaku dalam syurga neraka, ambil dulu gambar dia, tunjuk ke Allah. Allah mampu tak? Mampu. Itu cerita dia. Yang akan berlaku lagi, yang akan berlaku nanti dalam syurga neraka sebenar, lebih panjang, lebih hebat. Ni macam gazet, macam cerita pendek sahaja. Itulah yang kita yakin. Nampak? Kerana dalam dunia pun tak ada maknanya iklan lebih panjang daripada cerita. Nak main tayangan gambar minggu depan filmnya, minggu ni ditunjuk dulu filem, iklan dia. Iklannya memakan masa 3 jam setengah. Filem dia sejam je. Tak ada gitu. Faham tak? Mestilah iklan itu pendek dan cerita benar panjang. Maka yang panjangnya yang berlaku benar di akhirat bila-bila selepas kiamat, maka yang nak tunjuk pada Rasulullah adalah klip-klip video yang Allah potong tunjuk pada Rasulullah. Dan bila yang Allah tunjuk, itulah yang akan berlaku sungguh di akhirat nanti. Baik. Ada siapa anak hilang? Mak mari. Ada hilang anak budak perempuan, lebih kurang 2 tahun setengah, 3 tahun, pakai baju kurung. Adik duduk tadi. Duduk ni. Mak mari. Satu. Mari ambil belakang ni. Kalau mak hilang tu lain pula. Mengambil lah siang anak. Belakang petak. Okey tak? Okey. Dah ramai-ramai selepas tangan kadang-kadang budak tu dia lari. Nampak pedong yang geribut, lari lena. Dah nak kejar kepik, ketinggalan. Mari ambil belakang ni. Dah sama ke mak dia? Lepas tu dia kata kalau kita maknanya ditimbang di akhirat kayak gini, dosa kita, pahala kita lebih banyak daripada dosa. Adakah masuk syurga terus? Dengar molek. Ni semua ni alam kiamat, masuk alam ghaib. Tidak ada ijtihad daripada ulama-ulama. Semuanya terhenti atas nas. Kena ada ayat Quran, kena ada hadis. Hadis pertama sekali mutawatir, kemudian hadis ahad pun diterima juga. Sekalipun hadis dhaif, Imam Hanbali kata boleh pakai jugalah. Kita nak ijtihad bagi pandangan tak boleh. Jadi ulama-ulama ada menyebut dalam kitab-kitab tentang akidah, tentang yaumul qiyamah dan seumpamanya. Di antaranya Hasyiah bagi Tazkirah Al-Qurtubi yang menyebutkan tentang padang mahsyar dan syurga neraka, iaitulah katakanlah pahala kita 60, dosa kita 40. Nampak? Jawabnya, adakah yang 40 itu dibalas juga kepada kita? Yang jahat tidak lagi. Berdalil fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah
Siapa yang pahala lebih banyak daripada dosa, katakan pahala dia 51, dosa 49. Nampak tak? 51 dengan 49, maka lebih banyaklah pahala. Fa ummuhu, maka baliknya itu adalah tempat yang dia redai, artinya syurga. Jadi dalam kitab tafsir kata, adakah dia masuk neraka? Tak. Lebih sedikit saja pahala, walaupun dosa dia banyak, dia masuk syurga juga. Katakan dia melakukan dalam semua hidup ni, dia melakukan 3 juta dosa. Oh, banyak 3 juta, tapi dia melakukan 3 juta 1 pahala. Nampak tak? Maka lebih pahala. Quran tu jelas. Nampak? Fa huwa fi. Fa tu duduk pada jawab man depan. Maka jawabnya dia akan masuk ke dalam syurga. Dah tu 3 juta dosa, liquid paper, Allah ampunkan. Faham? Bahkan ada disebut dalam hadis, orang yang banyak dosa dapat masuk syurga dengan syafaat. Jadi adakah masuk syurga terus? Kalau soalan ini makna syurga terus tanpa masuk neraka lagi, ya, kerana pahala lebih banyak. Waktulah perbanyakkan amalan sunat. Nah, mudah-mudahan berat sebelah kebajikan kita. Soalan seterusnya, bagaimana keadaan seorang yang bertaubat, lepas tu buat jahat pula, taubat pula, buat jahat pula, berterusan sama-sama? Jawabnya, walau 1 juta kali membuat dosa, terus bertaubat. Faham? Tugas orang yang melakukan dosa bertaubat. Mula-mula jangan ikut godaan syaitan. Tersilap ikut juga, pintu taubat Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Nampak? Taubat sama. Yang tak bagusnya, aku nak taubat, lepas ni aku nak buat sekali lagi. Itu baru tak bagus. Biar masa kita taubat tu sungguh-sungguh, tak mau buat dah. Walaupun terbuat juga tak apa. Masa taubat tu penting. Tak mau buat dah. Kerana Allah, jangan kerana kesiatan. Ada orang tak buat dosa taubat dah kerana kesiatan. Guana Pak Mak ni tak pergi curi dah. Oh, tak dapat dah sekarang. Pak Mak tak dapat dah. Berapa? 80 dah. 80. Pasal berhenti mencuri bukan kerana takut kepada Allah, kerana 80 dah. Kalau larang, curi lagi. Pak Mat dah larang. Dia topeng-topeng jual kata. Topeng curi pun jual habis dah. Tapi Tuhan tak terima bukan kerana Allah, kerana kesihatan. Soalan seterusnya, kita ada masa 41 minit lagi. Kita balik lewat apa malam ni. Saya lewat kat duduk di Pulau Pinang, Padang Kota. Sekarang ini banyak wanita menjadi pemimpin. Yang saya nak utarakan di sini dalam Quran, yang Allah telah melarang kita melantik pimpinan di kalangan wanita. Haram, bahkan dalam hadis pun kata beri dalil dan dijemukkan ulama, para ulama ini seperti 4 mazhab. Itu adakah dalil yang mengharuskan kita melantik pemimpin di kalangan wanita? Atau ulama menggunakan kaedah darurat? Tahu saya darurat yang dibolehkan sekalian negara kita